Kini, masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba untuk kita bersama-sama mendengar ucapan mengenai naratif ekonomi madani dalam skop NRECC. Majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dipersilakan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi majlis, seterusnya kepada Datuk Rosli Issa selaku Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC, kepada semua TKSU, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi, kepada semua pemegang taruh, stakeholder, dan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana hadir dalam program naratif ekonomi madani dan juga dialog belanjawan 2024 bagi NRECC. Dan sebagaimana yang disebut sebentar tadi, sesi yang kami adakan pada hari ini ialah untuk membolehkan pertama sekali kita menggariskan, menjelaskan apa itu dasar dan juga wawasan oleh NRECC dan mendapat pandangan dan feedback untuk kita bawa semula ke NRECC dan juga kepada pihak Kementerian Kewangan untuk kita masukkan ke dalam belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan yang akan datang ini, bulan 10. Jadi saya nak bagikan satu gambaran ataupun satu perbandingan yang mana kita bayangkan kita duduk dalam rumah yang kita telah warisi turun-temurun. Kita tidak ada rumah lain. Inilah satu-satunya rumah yang kita ada. Rumah inilah yang tempat tinggal bagi keluarga kita. Dan dalam keadaan yang ada, tiba-tiba kita berdepan dengan satu malapetaka, ada kebakaran. Dan kita dalam situasi yang mana kita masih boleh selamatkan tempat tinggal kita ini. Satu-satunya harta yang kita ada, yang kita nak bagi kepada anak-anak kita ini, kita masih boleh selamatkan perkara tersebut. Tetapi kita duduk diam, kita tidak berbuat apa-apa. Sama ada kita dalam penafian, kita rasa bahawa sebenarnya perkara ini tidak berlaku, ya, ataupun kita rasa kita pasrah, tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan, kita duduk sajalah dalam rumah tu sampai kita sendiri terbakar dengan dalam rumah tu, ya, dengan anak-anak kita. Itulah situasi yang kita ada, ya, dalam planet kita pada hari ini. Kita ada apa yang dipanggil triple planetary crisis. Tapi beza dia satu. Beza dia kalau kita ada dalam rumah yang saya sebutkan tadi, kita masih boleh lagi lari keluar daripada rumah tersebut. Tapi setakat ni lah, ya, setakat yang teknologi yang ada pada hari ini, this is the only planet that we have. We cannot go anywhere else. Kita tidak boleh lari ke tempat lain. Apa-apa berlaku saja kepada planet bumi kita ini, maka kita sama-samalah, ya, tidak kiralah negara kaya, negara miskin, tinggal di bangsa, tinggal di Curug Tok Kun, kita akan menjadi mangsa kepada triple planetary crisis ini. Dan triple planetary crisis ini ialah perubahan iklim, pencemaran dan juga sebagaimana kita sedia maklum ialah kehilangan biodiversity. Dan ini semua ialah perkara yang saling berkaitan. Jadi sebab itu kita perlu lihat soal apa yang kita lakukan. Bagi kami di NRECC, it's an existential crisis. Tentang soal sejauh mana kita boleh mara ke depan, kita nak tinggalkan satu bumi yang baik kepada bukan saja anak-anak kita, malah kepada anak-anak mereka. Dan memang, ya, generasi muda ni memang paling lantang, paling peka. Anak saya 12 tahun. Tiap-tiap kali dia nampak pokok kena tebang, dia akan WhatsApp kepada saya. Dia kata, Abah tak buat kerja. Jadi itu ialah keprihatinan di kalangan generasi muda. Jadi sebab itu,
perkara ini bagi saya itulah bottom line yang kita tidak ada tolak ansur sama sekali. Tetapi ia juga ada persoalan ekonomi. Persoalan, kalau orang putih dia cakap bread and butter, tetapi kalau orang Malaysia ni dia kata periuk nasi. Dan dalam persoalan ini, kenapa ia satu perkara yang penting? Sebab mau tidak mau, ya, kita bercakap tentang soal perubahan iklim, tentang soal krisis biodiversity dan sebagainya. Itu satu perkara yang ada kesan kepada kehidupan kita, tetapi bagi ramai mereka lihat ini adalah satu perkara yang agak abstrak, agak jauh daripada mereka. Bila musim banjir dia teringat, habis musim banjir dia lupa. Kan? Jadi bila datang balik nanti mereka akan ingat balik musim panas dan sebagainya. Tetapi generally manusia ni that is, kita nampak apa yang ada dan kita rasa di depan kita. That is our survival mechanism, how we cope. Tetapi apa yang penting ialah kita kena kaitkan perkara ini dengan soal ekonomi. Sebab soal ekonomi ialah satu bahasa yang difahami oleh semua orang. Dan kita telah lihat di banyak negara, ya, kita telah lihat banyak keprihatinan, kepedulian terhadap soal iklim, soal alam sekitar, soal biodiversity ini telah sampai ke satu tahap yang sangat tinggi. Khususnya di kalangan generasi-generasi muda macam saya sebut tadi. Tetapi kalau tidak diolah dengan baik, dia akan ada backlash. Misalnya di Spanyol, ya, satu parti ekstrim kanan di sana, dia mengambil pendirian yang keras terhadap dasar-dasar kesatuan Eropah, European Union, terhadap pemeliharaan air dan biodiversity, dan akhirnya mereka menang dengan hujah bahawa petani-petani tidak mendapat kehidupan yang baik dengan dasar-dasar alam sekitar yang begitu tegas. Baru-baru ini di Britain, dan bagi saya walaupun kita boleh tengok, Britain merupakan satu negara pertama yang ada Climate Change Act yang diperkenalkan oleh Parti Buruh tahun 2008. Tetapi apa yang berlaku, dan kita lihat, ya, kesinambungan daripada dasar tersebut, walaupun 2010 yang naik ialah Parti Konservatif, tetapi mereka juga mendukung dan wujud satu konsensus tentang soal perubahan iklim. Tetapi apabila baru-baru ini ada pilihan raya kecil di kerusi lama Boris Johnson, yang mana Parti Buruh tak pernah menang pun dekat situ, tetapi mereka merasakan dalam mood hari ini mereka dapat menang, tiba-tiba mereka kalah tipis. Bukan sahaja Parti Konservatif mula buat U-turn terhadap dasar-dasar perubahan iklim, tetapi Parti Buruh sendiri, ya, mereka malah meminta Sadiq Khan, Datuk Bandar London, yang banyak memimpin dasar-dasar yang agak agresif dalam soal pencemaran udara dan sebagainya, supaya tidak datang berkempen. Sebab mereka merasakan itu satu liability kepada mereka di kalangan pengundi. Jadi sebab itu, soal alam sekitar, perubahan iklim, biodiversity ini kita perlu kaitkan dengan soal hujah ekonomi, supaya kita tidak ada U-turn. Kita tidak berdepan dengan satu backlash. Ya, orang politik ni bila dia rasa dia hilang undi, dia akan takut nak buat apa-apa. Jadi ini satu perkara yang bagi saya perkara yang sangat penting. Jadi sebagaimana dalam naratif ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, dia ada dua aspek. Satu ialah soal menaikkan ceiling, the upper threshold, dan satu lagi ialah menaikkan lantai, the lower threshold. Kalau soal menaikkan ceiling, ia adalah tentang memacu pertumbuhan ekonomi. Kita boleh melaksanakan dasar-dasar peralihan tenaga, dasar-dasar ekonomi hijau, pemeliharaan biodiversity, dan ini kita tahu akan menjadi satu pemangkin kepada pembangunan ekonomi yang lebih pantas. Namun pada masa yang sama, it has to be a just and inclusive transition. Dia harus menaikkan lantai. Jadi tidak boleh ada satu, kalau PM selalu pakai, kesenjangan, ada gap yang besar, ada jurang yang besar antara mereka yang berada di atas, orang yang ada di bangsa ke ada di setiawangsa, dengan mereka yang mungkin tinggal di Pensiangan, di Sabah, di Seri Aman, di Sarawak. Mereka juga perlu merasa kesan ataupun impact yang positif daripada perubahan-perubahan
yang kita laksanakan. Jadi contohnya ialah pembekalan elektrik, ya, yang saya ingat ya, kalau di Semenanjung kita telah mencapai satu tahap yang baik, dan saya bukan bercakap ni sebab TMB jadi tuan rumah kita pada program pada kali ini, tetapi kita juga tahu ada cabaran-cabaran besar khususnya di Sabah yang perlu kita atasi. Air secara umumnya, ya, kita dah sampai almost universal levels of water access, clean water access, tetapi pada masa yang sama kita juga tahu negeri Kelantan, negeri Sabah juga berdepan dengan kekangan-kekangan yang besar disebabkan beberapa faktor-faktor yang tertentu. Jadi begitu juga soal pembentungan, meningkatkan pengurusan sumber air dan sebagainya. Dan perkara yang saya ingat paling penting, dan sebab saya tidak boleh bercuti panjang pada hujung tahun, ialah soal banjir. Ya, sebab this is real, kita rasa perkara ni. Ya, memang betul, ya, kalau orang selalu kata, alah, orang Kelantan kan dah biasa dengan banjir, tetapi mereka tidak tahu bahawa tempat-tempat yang melalui banjir pada hari ini ialah kebanyakannya tempat-tempat yang tak pernah kena banjir sebelum ini. Ya, jadi itu ialah satu perkara yang perlu diuruskan oleh kerajaan pada hari ini. Dan walaupun kementerian saya ini begitu besar, banyak agensi, banyak jabatan, tapi bajet paling banyak yang menjadi tumpuan ialah kepada soal tebatan banjir. Yeah, because that is the challenge that we face today. Dan andaian-andaian yang ada sebelum ini, soal kita nak buat untuk ARI berapa tahun dan sebagainya, kita kena gandakan. Kalau dulu 50 sudah cukup, sekarang kena buat 100, 200. Kalau kita tengok di negara Belanda misalnya, dia dah sampai level 1000 sehingga 10,000 ARI. Cuma mungkin kita belum sampai ke sana lagi, tetapi itulah persediaan yang kita kena ada dengan perubahan yang ada pada hari ini. Jadi sebab itu inilah menjadi perkara kunci kepada ekonomi madani, dan kita yakin inilah kesinambungan yang kita kaitkan dengan misi kita untuk berdepan dengan the triple planetary crisis yang saya sebut sebentar tadi. Dan sebelum ini, ya, kita tahu, dan ini bukan perkara yang unik kepada Malaysia, bukan hanya unik kepada negara-negara membangun, but it's a global fact. Dunia bergantung kepada tenaga fosil untuk membangun. Dan kita telah lihat dari segi kalau sebelum ini cabaran dia ialah untuk memastikan kita mempunyai tenaga elektrik yang cukup untuk industri, untuk memastikan rakyat mendapat faedah daripada bekalan elektrik yang berdaya harap. Tetapi hari ini, ya, soal dia kalau dalam trilema tersebut ialah soal tentang kemampanan, sustainability. Ya, selain daripada soal security dan juga affordability. Dan dalam kita punya submission BUR4, kita telah lihat bahawa penyumbang terbesar pelepasan gas rumah kaca, greenhouse gases, ialah daripada sektor tenaga. Jadi sebab itu, ya, kerajaan baru yang ada pada hari ini, kita telah melancarkan National Energy Transition Roadmap. Dan bagi saya ucapkan tahniah kepada pihak kementerian kerana ini adalah antara perkara yang paling besar yang dibuat oleh kerajaan yang baru ini dalam tempoh yang sangat singkat. Dan ia telah menggariskan ambition kita, yang telah meletakkan kita antara negara paling ke depan di dalam rantau ini dalam aspek peralihan tenaga. Dan kita sasarkan pada hari ini, kalau sebelum ini, ya, kita punya sasaran ialah sebanyak 40% tenaga boleh baharu, capacity, kita sasarkan sekarang 70% menjelang tahun 2050. Itu juga merupakan tahun yang sebagaimana kita sedia maklum, kerajaan sebelum ini telah gariskan sebagai tahun terawal untuk kita mencapai sasaran sifar bersih ataupun net zero kita. Tetapi saya juga selalu suka sebut bahawa ni macam dekat sekolah. Ramai-ramai semua tulis nak dapat 10A1 waktu SPM. Tetapi tak ramai yang dapat. Ya, sebab nak tulis tu mudah. Baguslah sebagai satu motivasi. Dia letak dekat loker, dia tengok hari-hari. Tapi tengah dia tengok je lah, dia tak buat kerja, tak buat apa-apa usaha terhadap mencapai matlamat tersebut. So the hard work is to achieve sasaran yang telah kita letakkan. Jadi
kita perlukan 55 gigawatt. Ini anggaran yang kita ada pada hari ini menjelang tahun 2050 dan ini memerlukan 2 gigawatt tenaga boleh baharu masuk ke dalam grid pada setiap tahun. It's a tall order, bukan angka yang kecil. Jadi sebab itu, kita akan teruskan program-program sedia ada seperti Corporate Green Power Program, NEM, Feed-in Tariff. Kita akan teruskan program-program ini dan juga program NEDA. Dan kita juga akan tambah baik dan pastikan ia akan lebih inklusif selari dengan our higher ambitions for energy transition. Dan kita juga perlu inisiatif-inisiatif baru. Antaranya yang kita akan masukkan di dalam JPEG dan PDP yang mesyuarat yang akan datang ialah penekanan terhadap penstoran tenaga, energy storage. Solar, walaupun kita rasa negara kita panas dan sebagainya, solar sebenarnya peak between 4 sehingga 5 jam. Kalau berada di Kedah, Kelantan tu atau di certain parts of Sabah boleh sampai 5 jam, tetapi di selatan mungkin sekitar hanya 4 jam. Itu saja peak solar power yang kita dapat. Jadi selebihnya dia akan dibazir, maksudnya kita tidak dapat mendapat tenaga tersebut dan inilah menjadi satu kekangan kepada tenaga solar selama ini. Dan kita setakat inilah kalau sesiapa jumpa penyelesaian, alhamdulillah, tapi setakat ini tenaga angin kita belum dapat lagi yang viable di negara kita dengan teknologi yang ada. Kalau tak PNB dah mungkin masuk lama. Tetapi itulah selain daripada biomass dan sebagainya, solar merupakan our most reliable renewable energy yang kita ada di Malaysia. Jadi penstoran tenaga, energy storage menjadi satu perkara yang sangat penting. Dan kos dia bukan murah. Jadi sebab itu ia perlu diberi penekanan. Di waktu kita buat perancangan untuk Sabah pun kita sudah mula masukkan battery storage sebagai satu elemen yang penting. Seterusnya, dan ini juga perkara yang orang selalu lupa, bahawa lebih banyak tenaga boleh baharu yang kita ada dan sifat tenaga boleh baharu ini sama ada hidro, sama hidroelektrik, sama ada angin, sama ada solar dengan ia bukan merupakan base load, maka grid itu perlu diperkukuhkan dan kos untuk menaik taraf grid ini bukan murah. Sebab itu, dan ini kita bercakap tentang UK yang mempunyai satu sektor tenaga boleh baharu yang sangat maju. Mereka sendiri menyebut bahawa pada tahun ini 3 cabaran terbesar untuk mempercepatkan peralihan tenaga ialah grid, grid dan grid. That's the 3 most important things. Negara Vietnam, mereka mencapai satu perkembangan yang pesat di dalam tenaga solar dan that is something that is admirable. Tetapi dalam keadaan grid mereka tak bersedia, maka berlaku satu masalah yang besar kepada negara tersebut. Jadi sebab itu kita perlu melaksanakan pelaburan di dalam grid untuk memastikan kita dapat accommodate tenaga boleh baharu yang lebih tinggi. Kedua, dan ini juga satu perkara yang kontroversi bila kita naikkan GET, Green Electricity Tariff. Sebenarnya kita kena berlaku adil bahawa tenaga hijau ini bukan satu bentuk subsidi. Ada bentuk mungkin dalam kerangka-kerangka tertentu, FIT dan sebagainya, kerajaan perlu campur tangan. Tetapi secara keseluruhannya, tenaga hijau ini it's a premium. Sekarang direbut oleh syarikat-syarikat yang ada komitmen RE100. Maknanya mereka committed by certain years, 2030, mereka akan get 100% energy from renewable energy and they are willing to pay. Begitu juga dengan kita punya dasar untuk membenarkan ekspor ke Singapura sebab mereka terdesak dalam keadaan ruang lingkup yang terhad. Mereka perlu tenaga boleh baharu. Maka kita perlu ada satu sistem yang mana mereka yang betul-betul inginkan tenaga hijau bukan sebab suka-suka tetapi sebab mereka sanggup membayar, to put the money where their mouth is, maka kita perlu ada prinsip yang mana a doctor pays principle. Tidak adil bagi mereka yang tinggal di flat di Desa Rejang, di kawasan parlimen saya misalnya, yang tidak ada, dia tidak boleh pasang solar. Tidak adil untuk mereka subsidi orang yang tinggal di Bukit Damansara yang nak pasang solar. That is the basic principle yang kita kena pegang. Siapa nak pasang solar, good, but you have to be able to pay for it. Both sides of the coin lah. Jadi kita boleh bantu dari segi beberapa dasar, tetapi itu antara prinsip asas yang perlu diterima. Dan sebab itu di bawah pelarasan GET, kita letak satu premium kepada tenaga hijau sekarang.
Dan dengan ini juga maka kesan dia kepada kenaikan tarif kepada pengguna yang lain akan kita dapat minimalkan. Dan seterus bagaimana saya sebut, kita buka dasar kerajaan baru, kita buka semula perdagangan tenaga boleh baru. Kita lihat lokasi Malaysia sebagai di pusat grid kuasa ASEAN Power Grid, dan kita rasa inilah dasar yang terbaik, dan kita bukan nak jual semua, tetapi dengan pembayaran penjualan tenaga boleh baru pada harga premium, kita mampu menaik taraf grid kita untuk dan menggunakan teknologi penstoran dan sebagainya untuk kita lebih mempercepatkan peralihan tenaga. Elemen kedua ialah juga elemen kecekapan tenaga. Dan kecekapan tenaga ni dia tak seksi sangat sebab orang tak nampak. Kalau orang politik ni dia suka pergi loji besar, dia potong ribbon, memang syok. Nampak masuk Instagram gambar dia cantik. Tetapi kalau kecekapan tenaga it's something yang orang tak boleh nampak, susah nak diceritakan. Samalah macam soal NRW dalam air. Walaupun ia juga satu perkara penting. Jadi sebab itu kecekapan tenaga disebut sebagai the first fuel of energy transition. Dan akhirnya tahun ini insya-Allah dalam sidang parlimen pada tahun ini kita akan memperkenalkan rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga EECA yang kita telah sebut begitu lama. Dan ini akan menjadi satu bagi saya satu titik tolak yang akan membolehkan sektor tenaga kita akan dapat mempercepatkan lagi proses kecekapan tenaga. Tetapi sebenarnya kita dah buat langkah pertama, iaitu kita laraskan tarif. Bila kita laraskan tarif tempoh hari, satu benda yang kontroversi juga, dan banyak menteri selepas itu datang balik kepada saya, dia kata betul ke kita nak buat? Saya lepas tu saya pusing balik kat PM, nasib baik PM sokong saya, tak ada masalah. Ya, jadi pelarasan tarif ini penting sebab kita dan boleh je cari banyak penjimatan tenaga dan sebagainya bila kita kena bayar harga tenaga yang sebenar. Kita pun tengok banyak kilang-kilang sekarang pasang solar, banyak yang amalkan kecekapan tenaga sebab mereka kena bayar bil yang lebih tinggi, dan proses ini akan berterusan di dalam tahun-tahun akan datang. Kita juga ada plan tindakan kecekapan tenaga yang ini sudah pun kita mulakan, dan kita menerusi grant dan sokongan yang dibuat daripada pihak kerajaan, daripada pihak Suruhanjaya Tenaga. Kita sasarkan tahun 2025 permintaan tenaga kita harapkan dapat berkurangan sebanyak 8%. Bila kita buat langkah-langkah ini, maka tekanan untuk kita membina loji-loji baru juga akan dapat kita redakan. Dan seterusnya, kalau kita melihat kepada pendekatan NETR yang sering disebut, dan dalam soal ini NRECC memainkan peranan besar. Pendekatan yang diambil oleh kerajaan ialah whole of nation, yang mana kita libatkan semua pihak, malah ia melibatkan pejabat Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, NRECC, MOSTI, dan banyak lagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan kita libatkan, sebab hanya dengan kita ambil pendekatan ini baru kita dapat lihat peralihan tenaga. Kalau saya tahu macam kalau dulu nak dapat TNB dengan Petronas duduk sebilik ni, dia lagi susah daripada nak dapat orang Manchester United dengan Liverpool duduk sebilik. Tapi hari ini kita tengok bahawa walaupun persaingan itu ada, tetapi bila masa perlu bekerjasama dan kita tahu bahawa keperluan dia sangat besar, kita tengok agensi-agensi ataupun JLC maupun syarikat seperti Petronas dapat bekerjasama dan berganding bahu. Seterusnya kita bercakap tentang soal perubahan iklim. Dan sekarang kita sedang membangunkan Pelan Hala Tuju dan juga tindakan NDC, Nationally Determined Contribution, selaras dengan komitmen kita di bawah Perjanjian Paris. Prinsip kita berpegang bahawa pertama, kita terima perubahan iklim. Kita bukan climate change deniers. Kita tahu di negara-negara maju sekalipun wujud pimpinan yang paling tinggi yang tidak menerima prinsip perubahan iklim. Tetapi di negara kita, kita terima itu dan tidak menjadi polemik dalam politik soal perubahan iklim. Tetapi yang kita nak tekankan juga bahawa kena ada keadilan iklim. There has to be climate justice. Negara-negara industri dah 200 tahun mereka tebang pokok,
dia bakar tenaga fosil, dia tebang pokok kita pula, kan? Dia ambil tenaga fosil daripada negara kita dan mereka dapat maju, dapat kelas menengah yang besar. Hari ini nak pusing datang kepada kita dengan syarat-syarat yang begitu ketat untuk kita melaksanakan dasar-dasar pembangunan kita. Kita tidak ada masalah nak terima syarat-syarat tersebut dengan syarat mereka kena membantu, mereka kena mendukung. Ya? Apa yang mereka telah nikmati selama ini, rakyat di Malaysia juga ada aspirasi yang sama. Tak boleh nak cakap kepada rakyat kita, oh kita tak payah pasang lampu. Ya? Tak perlu bekalan air yang bersih sebab atas dasar alam sekitar ataupun perubahan iklim. Itu bukan satu pilihan buat kita. Ya? Jadi hanya dengan ada prinsip keadilan iklim bahawa kita boleh bergerak di dalam dasar-dasar ataupun kebijakan perubahan iklim yang kita mahu laksanakan. Jadi di peringkat NRECC, kita mengambil pendekatan bahawa kita nak adakan komunikasi dan juga libat urus yang terbuka dengan semua pihak. Kita sudah ada panel penasihat yang terdiri daripada wakil-wakil kerajaan, daripada syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, JLIC, syarikat berkaitan kerajaan, multinational, ahli industri, syarikat swasta dan juga pakar akademik. Dan kita juga ada panel konsultasi yang terdiri daripada wakil-wakil NGO, masyarakat sivil, pertubuhan belia dan individu yang aktif dalam perubahan iklim. Ya, orang panggil sekarang NGI. Kalau dulu NGO, NGI, individuals who are active. Jadi dengan adanya dua-dua panel ini, kita berharap persediaan negara untuk kita pergi ke COP28 ini, kita akan mendapat feedback dan input yang cukup meluas. Ya, jadi kita ambil pendekatan untuk libat urus dengan seluas mungkin pihak. Pada hari pertama Parlimen bersidang, selepas kerajaan baru dibentuk, NRECC ambil keputusan tulis surat kepada speaker, minta ada satu jawatankuasa pilihan khas, select committee, diwujudkan di Parlimen supaya NRECC ada satu accountability, kebertanggungjawaban dan juga ketelusan dengan pihak penggubal undang-undang. Sebelum ini ada kelumpungan ya, antara tahun 2020 sampai 2023, banyak ada select committee yang lain. Saya pernah jadi anggota select committee bajet, select committee pendidikan, tetapi tidak ada melibatkan Kementerian Alam Sekitar. Jadi alhamdulillah ya, kita telah bersetuju untuk diwujudkan satu jawatankuasa pilihan khas. Nama dia agak panjang lah, dia melibatkan MOSTI, dia juga melibatkan NRECC dan juga Kementerian Peladangan dan Komoditi, jawatankuasa khas alam sekitar, sains dan perladangan. Ya, jadi kita telah pun beri taklimat kali pertama daripada saya sendiri kepada ahli jawatankuasa pilihan khas, dan kita akan teruskan libat urus ini. Dan ini sangat penting sebab kita nak melangkaui. Pengalaman saya kalau dalam Dewan Rakyat tu, semua orang nak jadi hero dalam YouTube. Nak tunjuk kat pengundi-pengundi dia bahawa dialah orang paling kuat, memekik, paling hebat bercakap. Tetapi dalam jawatankuasa pilihan khas, ia lebih konstruktif, yang mana ahli-ahli parlimen, tak kira kerajaan atau pembangkang, dapat biasanya bekerjasama dan banyak di antara mereka ni ada kepakaran-kepakaran yang mana mereka boleh menyumbang kepada kementerian. Dan saya telah minta kaki tangan NRECC, kita bagi kerjasama penuh kepada jawatankuasa pilihan khas tersebut. Hari ini pun kalau tidak silap saya ada ya, mesyuarat jawatankuasa pilihan khas ini, dan ada kaki tangan kita yang saya kata, dia kata nak datang sini ke pergi sana sebab dia dipanggil. Saya kata pergi sana jawab soalan-soalan daripada ahli-ahli parlimen di sana. Seterusnya ialah tentang inisiatif rendah karbon dan juga ekonomi hijau. Ya, kita tahu kerajaan daripada sekian lama kita telah ada pendekatan untuk dasar bandar rendah karbon dan juga mobiliti rendah karbon. Kita nak libatkan kalau dalam soal EV, ya, walaupun kementerian yang menjadi tunjang kepada EV ialah MITI, tetapi NRECC kerana melihat kepentingan EV ini di dalam transisi, kita juga turut terlibat dan kita mendukung penuh ya, dalam soal untuk kita mencapai sasaran 10,000
stesen pengecas, dan insya-Allah ya kita lihat kemasukan Geely akan membesarkan manufacturing EV mereka di negara kita. Begitu juga pada masa yang sama Tesla, ya, sekarang kalau dulu tak banyak orang boleh pakai Tesla, tetapi hari ini ya, Tesla kedua termurah di dunia dijual di negara kita. Ya, jadi ini adalah antara perkembangan positif dalam industri EV. Begitu juga perdagangan produk mesra alam sekitar, dan kita tengok peningkatan dalam soal tersebut, dan agensi kita MGTC telah memainkan peranan yang sangat aktif di dalam soal perdagangan produk mesra alam sekitar dan juga produk hijau. Dan antara sasaran yang kita ada dalam pertumbuhan ekonomi hijau ialah pelaburan hijau terkumpul sebanyak 100 bilion ringgit menjelang tahun 2030 dan 200,000 peluang pekerjaan dalam industri teknologi hijau dan 50,000 produk dan perkhidmatan hijau yang diiktiraf di bawah My Hijau Mark. Ya, ini untuk membolehkan pengguna-pengguna kita maklum tentang produk-produk hijau. Jadi sebab itu yang saya nak tekankan, penting untuk kita kaitkan antara dasar-dasar hijau ini dengan kita punya peluang-peluang ekonomi yang ada. Ya, orang akan rasa bahawa mereka sebahagian daripada transisi ini. Seterusnya ialah soal biodiversity. Malaysia ialah antara 17 negara yang paling biodiverse di dunia. Dan ini tidak banyak negara yang ada kelebihan ini. Ya, kita berada di pentas Sundaland dan ini merupakan antara kawasan yang paling kaya dengan biodiversity. Dianggarkan 20% kalau tidak silap saya daripada spesies haiwan yang ada di dunia boleh dijumpa di negara kita. Ya, ini memang satu perkara yang cukup hebat dan kita ada hutan-hutan yang paling tua, lebih tua daripada Amazon, lebih tua daripada Kongo, contohnya di Belum, contohnya di Maliau, di Sabah, ya, yang ada di negara kita. Jadi dalam soal pembangunan yang pesat dan sebagainya, soal mengimbangkan keperluan ekonomi dan juga keperluan biodiversity ini sangat penting. Dan kita jangan lupa, ya, khazanah biodiversity yang kita ada di negara kita memainkan peranan atau memberikan fungsi sebagai satu memainkan peranan memberikan environmental service kepada ekonomi kita sendiri, malah kepada seluruh dunia, ya, dengan hutan yang kita ada. Jadi sebab itu, ya, dalam keputusan Majlis Biodiversity Negara, Dasar Kepelbagaian Biodiversity Kebangsaan DKBK, kita integrasikan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework yang baru dicapai baru-baru ini dengan kita ambil kira keutamaan dan juga keupayaan negara kita di peringkat nasional. Antara perkara yang kita sedang usahakan ialah penubuhan Malaysia Biodiversity Center. Ia penting untuk kita ada satu pusat untuk kita menonjolkan apa yang kita ada di negara kita. Kalau kita lihat, kita pergi ke New York, kita pergi ke London, kita pergi ke banyak negara, mereka ada Natural History Museum. Ya, tetapi banyak daripada natural history yang mereka tonjolkan tu datang daripada negara kita. Ya, jadi sebab itu penting untuk kita identify perkara ini sebagai sebahagian daripada identiti negara kita. Seterusnya, ya, memang ya, semalam kita ada Majlis Tanah Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Soal tanah, ya, selalu kerajaan-kerajaan negeri akan selalu ingatkan kami, tanah ialah hak kerajaan negeri. Tak apa, kita pun baca juga Perlembagaan Persekutuan. Apa yang kita nak tekankan di sini, selain daripada kita ada dasar-dasar dan perundangan yang semakin ketat, kita juga committed untuk membantu kerajaan negeri. Jadi sebab itu bermula tahun 2019, Kerajaan Persekutuan menyalurkan 60 juta ringgit ecological fiscal transfer kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan dan juga usaha dan komitmen mereka terhadap pemeliharaan hutan, penambahan hutan simpan dan juga soal konservasi, ya, hidupan liar. Dan tahun 2021-2022 jumlah ini naik kepada 70 juta ringgit setahun. Tahun ini, ya, dalam belanjawan 2023 selepas penubuhan kerajaan baru, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri naikkan kepada 100
bilion 150 juta ringgit setahun. Jadi ini bagi saya satu komitmen yang besar. InsyaAllah kita akan berusaha untuk dapatkan peningkatan, bukan 150 bilion lah, kan? Tetapi ada peningkatan daripada 150 juta ringgit yang kita bekalkan pada hari ini. Dan soal hidupan liar, ya, kita ada makmal forensik hidupan liar yang terbaik, ya, antara yang terbaik di dunia. Itu juga kita nak perkasakan, digunakan oleh banyak negara sebenarnya, ya, dan itu kita dalam usaha untuk perkasakan. Dan antara yang kita tahu, kita semua sedia maklum, ya, bukan hanya Harimau Malaya ni bukan saja simbol kepada pasukan bola, tetapi juga ada dalam jata negara kita. Dan ada setengah negara dia punya binatang yang wujud tu kadang-kadang dah pupus, ada yang tak wujud pun, kan? Tetapi kita ada binatang yang masih ada hidup di dalam habitat liar di negara kita. Cuma Harimau Malaya sekarang tinggal dia 150 ekor atau kurang, berbanding 3,000 ekor pada tahun 1950-an, dan waktu itu dilihat sebagai pest, ya, macam monyet. Hari ini harimau ni cukup sikit bilangan dia. Jadi kita telah menggariskan keperluan 9 tindakan luar biasa, extraordinary actions yang perlu diambil oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memastikan kita terus ada Harimau Malaya di dalam habitat liar di negara kita. Dan ini bukan mustahil. Ya, ada lebih 98 spesies yang hampir pupus di dunia yang sekarang berjaya diselamatkan dan hidup dengan baik sebab tindakan-tindakan daripada pihak berkuasa. Di negara India, ya, bilangan harimau mereka, malah mereka juga ada singa yang hidup di liar, dapat dipulihkan selepas tindakan drastik yang diambil oleh kerajaan mereka sejak tahun 1970-an sehingga ke hari ini. Jadi ia boleh dilaksanakan dengan komitmen daripada pihak kerajaan. Ketiga ialah kita nak memperluas dan memperkasa, ya, program community rangers kita, program rondaan dan perlindungan biodiversity, dan kita juga bukan hanya kita mempelbagaikan fungsi supaya kita dapat kembangkan lagi kita punya community rangers. Jadi untuk soal pemeliharaan biodiversity, soal perlombongan haram dan juga jenayah hutan, ya, kita dapat perkasakan fungsi mereka. Dan mereka ini, ya, sekarang ada 1,500 orang yang terdiri daripada veteran tentera, pesara polis, masyarakat orang asli, ya, yang memang mahir tentang soal hutan dan juga komuniti setempat. Dan antara tindakan-tindakan ini juga telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dan dalam soal hutan, kita juga sedang memperkukuh pengurusan hutan termasuk pelaksanaan catuan tebangan hutan dan pewartaan hutan simpan kekal baru dan juga hutan tadahan air. Ya, kita tahu pelbagai fungsi yang dimainkan oleh hutan dan dengan kita wujudkan lebih banyak kategori, kita berharap ini akan mendorong kerajaan negeri untuk terus menambah kawasan-kawasan hutan simpan yang ada. Kita juga, ya, ada program pemulihan kawasan hutan dan juga penanaman pokok yang meluas yang kita nak laksanakan di seluruh negara. Dan selain daripada menjadi habitat kepada biodiversity hidupan liar yang ada di negara kita, hutan juga antara sektor penting ke arah pencapaian komitmen iklim negara. Dan perkara ini kita tahu dinilai dengan begitu besar oleh pelabur-pelabur di peringkat antarabangsa, oleh rakan dagang dan sebagainya. Dengan adanya IRA, dengan adanya CBAM, IRA di Amerika dan CBAM di Kesatuan Eropah, ya, perkara-perkara ini akan dilihat dengan dekat dan sangat penting. Kita pada tahun 2019, ya, sektor land use change, forestry atau LULUCF termasuk hutan ni menyumbang kepada pengurangan pelepasan lebih 214,000 gigagram karbon dioksida setara. Ya, itulah betapa besarnya kita punya peranan carbon sink yang ada di negara kita. Kalau kita urus dengan baik, kita tak payah beli carbon credit daripada negara lain untuk mencapai matlamat sifar bersih negara kita kerana kita sedia ada carbon sink yang banyak negara sudah kehilangan.
Seterusnya, bagi mengiktiraf fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan menyimpan stok karbon, kita juga ada REDD Plus Financial Framework yang telah dilancarkan di bawah strategi REDD Plus kebangsaan. Dan antara instrumen di bawah RFF ini ialah inisiatif Forest Conservation Certificate yang dijadualkan akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2024. Hakikatnya pada hari ini, orang yang nak beli hasil balak pun mereka nak lihat sama ada industri perhutanan itu diselia dengan mampan atau tidak. Dan kita punya sasaran besar kita apa? Sasaran besar kita macam saya sebut, kerajaan negeri dia asyik, dia kata okey tak boleh tebang pokok. Tapi apa sumbangan, bantuan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan? Kita ada ruang fiskal yang terhad. Tetapi dalam soal itu kita boleh menyumbang dengan mungkin kita ada satu kerangka, sebab itu kita tengah dengan REDD Plus kita nak dapatkan rakan-rakan strategik industri yang dapat menyumbang dana kewangan kepada usaha-usaha konservasi. Seterusnya, jadi ini kita boleh panjangkan dengan soal corporate social responsibility dan verifikasi dan audit dan sebagainya yang akan dilakukan oleh rakan-rakan kongsi kita. Dan pihak NRCC juga sedang melakukan kajian keboleh-laksanaan market-based instrument, iaitu forest carbon offset, untuk melihat bagaimana kita nak laksanakan kredit carbon yang sering diperkatakan. Cuma saya nak tekankan, kita nak memastikan pelaksanaan ini dilaksanakan dengan penuh integriti. Sebab nak melaksanakan dasar kredit carbon yang berwibawa tidak mudah. Kita tengok malah yang katakan piawai-piawai antarabangsa pun berdepan dengan masalah pada hari ini. Jadi kita tidak mahu greenwashing, kita nak laksanakan satu dasar yang benar-benar dapat memberi makna kepada soal konservasi dan pemeliharaan biodiversiti negara kita. Seterusnya, kita itu tentang biodiversiti, tentang hutan, tentang peralihan tenaga, tetapi kita juga NRCC ni dia banyak anak lah. Kadang-kadang kita terlupa anak kita sebab ramai sangat. Tapi antara elemen penting yang sebenarnya berkaitan ialah soal mineral. Mineral kita perlu. Negara kita pun membangun daripada awal kerana soal industri timah yang kita pernah ada yang begitu pesat suatu ketika dahulu. Dan kita juga bila kita bercakap, kemudian kita beralih kepada oil and gas. Tetapi bila kita bercakap kepada masa depan yang lebih hijau, lebih banyak EV, lebih banyak tenaga boleh baharu sekalipun, kita perlukan industri mineral yang mampan, yang sustainable. Sebab apa? Kita memerlukan akses untuk kita perlukan sumber untuk kita melaksanakan bateri. Saya sebut bateri tersebut. Kita perlukan mineral. Kita perlukan magnet untuk kenderaan-kenderaan EV ataupun turbin wind turbines. Itu pun memerlukan mineral. Jadi sebab itu, mahu tidak mahu, kita perlu laksanakan dasar mineral yang mampan, yang sustainable. Sebab memang mineral ni by nature is an extractive industry. Kalau tidak diurus dengan baik, ada kesan-kesan dia. Jadi dasar mineral negara 3 akan dibangunkan untuk transformasi industri mineral negara menjelang tahun 2030 dengan tumpuan untuk memperkasakan perundangan dan persekitaran industri, mengukuhkan keseluruhan rantai nilai industri, terutamanya industri pertengahan dan juga hiliran, midstream and downstream. Sebab apa? Kalau kita lihat, kita tidak lagi boleh menjadi negara, kita benarkan syarikat gali bijih kita dan terus ekspor. We should not be doing that business anymore. Kita sepatutnya melakukan sebanyak mungkin pemprosesan itu di negara kita. Mungkin ada beberapa industri kritikal tak dapat buat 100%, tetapi sekurang-kurangnya midstream dan ideally downstream itu kita laksanakan di negara kita. Di Indonesia, industri nikel, selepas Presiden Jokowi melarang ekspor, memang kecoh, banyak pemain industri melompat dan sebagainya, tapi akhirnya hari ini mereka dapat bina rantaian nilai tersebut dengan peningkatan hasil yang ketara. Kita nak meningkatkan penggunaan teknologi terkini dan paling penting ialah kita nak memantapkan prinsip ESG. Sebagaimana saya katakan, memang industri mineral ni banyak cabaran dari segi alam sekitar, tetapi kalau dibuat dengan dasar-dasar yang betul, kita boleh laksanakan.
Ya, orang selalu bercakap bagaimana negara-negara Skandinavia dari segi keadilan sosial, dari segi dasar-dasar progresif maupun dasar-dasar alam sekitar berada di depan. Tapi mereka juga ada industri oil and gas yang besar, industri perhutanan yang besar, tetapi mereka dapat laksanakan dengan begitu baik. Jadi it's not impossible to do it. Jadi kita akan keluarkan kerangka ya untuk dasar elemen nadir bumi, non-radioactive rare earth elements ini kita akan perkenalkan sebab memang banyak minat, tetapi kita nak memastikan ia dapat dilaksanakan dengan kaedah yang mesra alam dan kaedah yang mampan dan juga dengan membangunkan keseluruhan rantai nilai tersebut. Dan itu insya-Allah kita akan perkenalkan dalam masa yang terdekat. Dan kita juga akan terus berusaha untuk membanteras soal perlumbungan haram dengan kerjasama antara agensi persekutuan dan juga agensi negeri kerana kita tahu itu antara masalah besar yang kita hadapi. Itu antara orang kata the bad apples yang ada di dalam industri mineral di negara kita. Seterusnya, kita juga tahu bahawa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tidak mampan akan menyebabkan pencemaran dan juga kemerosotan alam sekitar. Jadi sebenarnya konsep environment sebagai satu isu penting ini hanya wujud tahun 70 apabila rakyat mula sedar kesan kepada kesejahteraan mereka. Waktu itu ada menteri alam sekitar pertama di dunia di United Kingdom dilantik. Tidak lama selepas itu tahun 75 kalau tidak silap saya, Malaysia melantik menteri alam sekitar dan kerajaan tempatan yang pertama. Dan kita juga wujudkan pada masa yang sama Akta Kualiti Alam Sekeliling. Baru waktu itulah idea alam sekitar ini mendapat tempat di kalangan masyarakat dunia. Di Amerika juga Environmental Protection Agency EPA wujud tahun 70-an juga. Jadi dalam konteks itu kita agak ke depan. Jadi kita sedang melihat AKAS ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling ini kerangka awalnya dibentuk tahun 70-an dalam konteks pada zaman itu. Banyak perkara sudah berubah dan kita akan teruskan penambahbaikan dari segi ketelusan, dari segi berhadapan dengan isu-isu baru, new emerging issues, dan juga untuk memastikan denda, penguatkuasaan dan sebagainya benar-benar berkesan. Dia tidak boleh jadi token yang boleh menyebabkan orang terlepas daripada tindakan. Kita juga tahu antara perkara-perkara penting kalau kita yang tinggal di Lembah Kelang ini ialah soal kualiti air. Bila ada sedikit kerana masalah rizab air yang berkurangan ataupun sedikit secara relatif di Lembah Kelang, maka apa-apa pencemaran memberi impak yang besar. Jadi soal pengawasan, pencegahan dan penguatkuasaan untuk kualiti air sungai juga kita akan terus pertingkatkan. Kerajaan telah ada beberapa penambahbaikan termasuk denda yang jauh lebih besar untuk memberi makna. Dan kita bukan hanya nak menghukum pelaku per se, macam cerita bunuh orang lah. Biasa bunuh orang ni kalau gangster-gangster besar dia tak bunuh. Dia ada orang upahan. It's the same thing with environmental crime yang mana banyak dulu-dulu kes apa yang berlaku ialah mereka yang pergi tuang bahan toksik ke dalam sungai kena, tetapi pengarah yang bertanggungjawab either through negligence or through malicious intent mereka terlepas dulu. Tetapi sekarang perundangan sudah dinaik taraf supaya mereka juga tidak boleh terlepas daripada tindakan perundangan. Dan pelan induk udara bersih kebangsaan juga kita sedang bangunkan dengan elemen baru dan inisiatif baru melibatkan industri, pengangkutan, pembakaran terbuka dan sebagainya. Pencemaran udara ni sebenarnya kesan dia sangat besar. Kalau boleh baca dari ini bagi konteks buku Breathe yang ditulis oleh Datuk Bandar London Sadiq Khan yang menceritakan bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang pejuang alam sekitar dan sekarang dia memperluaskan ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Kalau di London sekarang, kalau kenderaan lama, bukan kenderaan baru, kenderaan baru tak kena walaupun petrol, tetapi kalau kenderaan sebelum tahun 2005 sebab kualiti enjin dia masih lagi minima, ataupun kenderaan diesel, dia kena bayaran tinggi nak masuk ke dalam bandaraya London. Sebab dia nak mengurangkan pencemaran. Dan dia sedar tu sebab cerita dia nak masuk maraton.
London Marathon for the first time. Dia tak pernah lari jauh. Dia nak masuk, tiba-tiba dia develop adult onset asthma. Ya, dan bila dia ada tu baru dia cuba baca dan sebagainya, dan dia tengok puncanya ialah pencemaran udara yang tinggi di sana. Ya, jadi ini antara perkara yang saya rasa kita perlu berikan penekanan. Dan akhir dalam bab ini ialah soal ekonomi kitaran. Ya, kita antara negara dengan pencemaran plastik yang paling teruk, ya, kalau bukan di dunia, sekurang-kurangnya di rantau ini. Dan that is a reality. Saya pergi sendiri, ya, bila baru-baru ini banjir di Bukit Raja di Klang, banjir kilat, dapat tengok di kawasan-kawasan longkang ini antara punca banjir kilat ialah plastik. Ya, kalau bahan yang boleh biodegrade dia sudah hancur, tetapi sebab plastik dia terkumpul dan menghalang aliran air. Ya, dan di Selangor, kerajaan negeri telah ambil inisiatif. Kalau dulu kualiti Sungai Klang ini ialah kelas 5, sekarang dah naik kelas 3, kelas 2 dalam keadaan yang tertentu. Memerang dan sebagainya datang kembali ke Sungai Klang. Kita dapat tengok, boleh siapa yang tak dapat tiket Coldplay tu boleh pergi tengok Interceptor yang ditaja oleh Coldplay yang ada di Sungai Klang. Ada 2 dekat Sungai Klang di sana. Jadi kita perlu bagi kesedaran soal plastik. Memang bukan mudah, saya tahu. Kalau kita pergi ke kedai-kedai besar, pergi ke Mid Valley, pergi ke KLCC, banyak dah kedai-kedai memang dia akan bagi reusable bag atau dia charge untuk penggunaan reusable bag sekalipun. Tetapi kalau kita pergi ke pasar malam, kita pergi ke pasar tani, gerai-gerai, masih perlu banyak usaha. Straw, ada suatu ketika dulu ada satu tekanan yang tinggi untuk tidak gunakan straw ataupun guna biodegradable straw. Tapi nampak straw juga kembali, kan? Ini tak ada straw, nasib baik. Kan? Jadi bagi saya ini antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan penekanan untuk kita ubah mindset kita, sebab plastik ini antara punca pencemaran yang besar di dunia dan bagi kesan, ya, kepada banyak binatang-binatang marine. Bila selepas mereka mati dibuka, antara banyak puncanya ialah soal masalah plastik. Dan juga soal air pulih guna. Bukan untuk tujuan minuman, ya. Dia nanti orang fikir new water, dia takut sikit. Tetapi ini adalah untuk soal penggunaan industri. Tidak masuk akal kita guna air bersih untuk kita siram pokok, untuk kita basuh kereta. Pada musim kemarau di Australia, kalau kereta kita bersih, kalau kita dilihat mencuci kereta menggunakan air pili, kita boleh dikenakan denda. Sebab dia katakan itu satu pembaziran. Jadi kita perlu ubah mindset kita yang mana untuk meningkatkan kos kepada penggunaan. Sebab sepatutnya air diproses dengan kos yang mahal ini untuk tujuan minuman dan penggunaan domestik, bukan kegunaan-kegunaan lain. Jadi ini antara elemen yang penting. Seterusnya soal bekalan elektrik yang universal. Kita sudah terima bahawa bekalan pemberian subsidi secara pukal ini is no longer viable dari segi alam sekitar, dari segi masa depan fiskal negara sendiri. Ya, kita berbelanja berbelas bilion ringgit ketika kemuncak harga bahan api ini untuk bagi subsidi. Jadi itu tidak lagi masa depan yang baik untuk negara kita. Makna kalau dalam konteks hari ini, walaupun ada tier-tier mengikut penggunaan elektrik, secara umumnya orang yang rumah lebih besar, ada aircon 10, ada swimming pool, ada dryer, dia dapat subsidi yang lebih berbanding orang yang tinggal di kampung Felda yang hanya pakai kipas dan TV. Dan itu satu perkara yang tidak masuk akal. Begitu juga walaupun bukan bawah NRECC. Ya, soal subsidi minyak. Ya, siapa yang dulu memang betul lah orang tu baru beli Mercedes. Dia nak pakai RON 97 sebab dia kata baru sedap pakai. Tiba-tiba RON 97 naik RM4, dia pun pakai RON 95 juga. Ya, jadi sebab kita subsidi ikut kualiti minyak, bukan ikut latar belakang ekonomi. Jadi sebab itu kita akan bergerak, PM sudah umumkan, subsidi di masa depan, selain kita ambil kira soal penggunaan untuk kita galakkan penjimatan, ialah juga bergantung kepada pendapatan isi rumah. Ya, dan kita akan cross dengan tanggungan. Sebab kita juga tahu, ya, isu tanggungan, kita akan calculate menerusi sistem padu. Ya, dan untuk elektrik kita akan laksanakan dalam apabila sistem padu ini siap.
melalui pelaksanaan subsidi bersasar, ya, sebab elektrik yang kita mula-mula buat, saya baru 2 minggu jadi 2-3 minggu jadi menteri, ya, memang sektor tenaga dia tak kesian dengan saya. Tugas saya ialah untuk mengumumkan perkara tersebut, ya, dan tapi penjimatan yang kita dapat buat ialah sebanyak 4.6 bilion ringgit, ya, dan itu satu penjimatan yang besar. Kita tahu kita tengah bercakap tentang masalah klinik daif, sekolah daif dan sebagainya. Wang tersebutlah yang boleh kita gunakan untuk membantu kemudahan-kemudahan tersebut. Hari ini walaupun kita sudah ada rationalisation, kerajaan masih lagi menampung 5.2 bilion ringgit, ya, di bawah mekanisme ICPT untuk Julai sehingga Disember 2023. Jadi kita akan, tapi macam saya tekankan, kita akan pastikan transition ini akan dilaksanakan secara adil, just transition, supaya mereka yang perlukan bantuan daripada kerajaan akan terus dapat bantuan tersebut. Selama ini pun, ya, kita ada program rebat bil elektrik RM40 kepada ketua isi rumah, yang pada waktu ini 64,000, ya, ketua isi rumah dapat menikmati bantuan rebat ini. Kalau satu isi rumah tu ada 4, conservatively kita ada 240,000, itu belum kira lagi subsidi yang saya sebut yang dilaksanakan untuk semua. Seterusnya ialah soal air. Yang saya sebut tadi, soal kecekapan tenaga ni sama macam air tidak terhasil ataupun non-revenue water. Dia benda yang kita tidak nampak, ya, tapi ialah memang betul orang salahkan orang politik, tetapi engineer pun tak minat. Dia orang kata, ya, sebab complicated. NRW is a complicated matter to overcome. Jadi fokus ialah kepada pembinaan loji rawatan air dan sebagainya. Sekarang NRW di negara kita secara purata ialah 37.2%. Bermakna lebih daripada 1/3 daripada air yang kita proses, kita bersihkan, kita belanjakan duit untuk cuci, untuk kita buat untuk minum, lebih daripada 1/3 tidak sampai ke rumah, tidak dibilkan. Ya, jadi itu satu perkara yang sangat besar. Ada negeri-negeri sampai 60%. Ya, maksudnya lebih daripada separuh daripada air yang mereka proses tidak sampai pun ke pengguna. Dan sebab itu kerugian dianggarkan setahun ialah pembazirannya ialah 7 juta liter sehari. Bukan setahun, 7 juta liter sehari dengan kerugian operator air sebanyak 2 bilion ringgit. Jadi itulah betapa besar. Kita ada program pengurangan NRW kebangsaan dan ada kejayaan dia, yang mana peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit telah dibelanjakan di bawah RMK ke-11 dan ke-12. Sasarannya ialah untuk pengurangan NRW kepada negeri-negeri di bawah seliaan SPAN untuk turun ke 31%. Johor dan Selangor telah mencatat bawah 30% dan mereka telah menunjukkan trend yang sangat positif. Dan apabila kita ada bila kita dapat kurangkan NRW, dia dapat meningkatkan kestabilan bekalan air, meningkatkan reserve margin air, mengurangkan kerugian pulangan ekonomi sektor air dan juga pembaziran dalam industri air. Dan seterusnya ialah juga soal akses kepada bekalan air, ya, antara soal penting. Kita tahu Kelantan, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan antara negeri-negeri yang berdepan dengan masalah air yang besar. Jadi kerajaan memperuntukkan sekitar 1 bilion ringgit untuk mengatasi masalah bekalan air di sana. Dan ini bagi saya memang jelas, PM sangat jelas. Ini bukan soal politik, bukan soal daerah atau wilayah, tetapi ini adalah soal hak manusia, ya, hak asasi manusia. Water is a human right yang perlu kerajaan tangani. Tidak kira, ya, sebab ada orang, satu contohnya macam Kelantan, memang betul ada masalah struktural, tetapi mau tidak mau kita kena main peranan kita sebagai kerajaan persekutuan. Di negeri Sabah, peruntukan perundangan dia sedikit berbeza di bawah perlembagaan untuk isu air berbanding dengan negeri-negeri di bawah Semenanjung, tetapi juga kerajaan persekutuan mengambil tindakan proaktif untuk soal ini. Jadi langkah yang akan kita laksanakan di kawasan-kawasan ini ialah pengurangan NRW, membangunkan sumber air, LRA, loji rawatan air yang baru dan juga penggantian pipe air dan penggantian pam, pembinaan rumah pam, peningkatan kapasiti muka sauk dan sebagainya untuk kita tingkatkan keberkesanan industri air ataupun operator air di sana.
Dan kita akan misalnya program pengurangan kadar NRW patutnya tamat pada 2024 di Kelantan. Kita akan teruskan untuk membantu usaha di sana. Stop gap measure tu biasalah lori, tangki dan lain-lain lagi. Dan untuk di bawah RMK ke-12 untuk tujuan pelaksanaan sumber air dan bekalan air, kita akan peruntukkan sebanyak 38.3 juta di Kelantan dan 203.3 juta bagi negeri Sabah. Dan juga macam saya sebut tadi, penggunaan ataupun pengamalan ekonomi kitaran air sangat-sangat penting. Ya, sebab banyak air yang kita ada sekarang dirugikan begitu sahaja. Ramai bertanya, kenapa kita tak laksanakan SPAH, sistem penuaian air hujan, ya, rain water harvesting. Bila tarif dah murah, buat apa orang nak buat SPAH sebab dia kena pasang sistem dan sebagainya. Sama aja, dia sama macam soal elektrik. Kan? Jadi itu semua ya kita akan lihat semula TSM, Tariff Setting Mechanism, kita tekankan perlu dilaksanakan. Ada tarif di sebuah negeri di Semenanjung ni, tarif air dah tak naik 40 tahun. Saya umur 41 tahun. Dia dah tak naik 40 tahun. Tapi bukan negeri saya lah. Kan? Jadi dan hutang operator air ni dengan TNB ialah sebanyak 1 bilion ringgit. Bukan main-main. Semua kementerian NRCC ni semua bilion-bilion. Kan? Nasib baiklah TNB potong wire untuk operator air kat negeri ni. Kan? Jadi itulah bila kita tak ada satu sistem yang ni, tidak ada orang berani nak take the initiative. Kan? Mula-mula PRU, lepas tu PN, lepas tu PRK, lepas tu PRU balik. Kan? Last no action is taken. So I think that's why sistem dan mekanisme ini perlu diambil. It has to be depoliticized. Ya, supaya perkara ini dapat dilaksanakan. Memang bukan mudah di peringkat awal, tapi macam tarif elektrik lah. Ya, 2-3 bulan tu banyak, beribu-ribu email saya terima, ujung-ujung tu dah kurang sikit. Jadi bila kita ada pelarasan tarif air, kita dapat tingkatkan kemampanan kewangan sektor air dan juga pembentungan, kelangsungan bekalan air, kualiti perkhidmatan air. Dan juga dengan ini juga kita dapat tingkatkan orang akan mula menggunakan air guna semula, sistem penuaian air hujan dan sebagainya. Seterusnya kita juga akan tingkatkan pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu, Integrated River Basin Management, yang akan melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan kerjasama pihak negeri. Ini antara fokus kita supaya pengurusan air itu dilaksanakan melibatkan pelbagai agensi. Sebab dia melibatkan banjir, dia melibatkan penggunaan pertanian, air minum dan juga soal alam sekitar. Dan isu yang paling besar ialah soal banjir. Ya, perubahan iklim ni kita semua sangat kita tahu, ia telah mengubah kitaran hidrologi global dengan peningkatan suhu bumi dan juga pola dan jumlah hujan menjadi semakin ekstrim. Kita beberapa hari selepas kita ada atau beberapa minggu selepas gempa bumi di Maghribi, Morocco, ada banjir besar di Libya yang berlaku ya, dengan cepat cukup besar pada dalam sehari dua ini. Di negara kita ada 233 projek tebatan banjir yang dilaksanakan di bawah RMK ke-12 dengan kos hampir 20 bilion ringgit. Dan kita berdasarkan maklumat kepadatan penduduk-penduduk di lokasi projek, kita anggarkan 2.5 juta orang akan dapat kita lindungi dengan projek-projek tersebut. Dan 360 juta ringgit juga kita telah peruntukkan untuk tingkatkan kesiapsiagaan, readiness, untuk melalui pemeliharaan sungai dan kerja-kerja pengukuhan dan kestabilan tebing bagi mengurangkan risiko banjir. Dan kita juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap empangan-empangan. Ya, kita sudah ada empangan yang begitu lama, lebih tua daripada kemerdekaan negara kita sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada monitoring and maintenance, ya, kita takut akan ada masalah yang akan berlaku dari segi kalau dia pecah ataupun dia juga tidak menjadi begitu efisien ya, kerana mendapan yang ada. Dan kita juga kita dah siapkan pelan hazard banjir. Ya, sebab selepas ini bila orang nak tengok nak beli insurans dan sebagainya, perkara-perkara ini penting. They have to know the general risk banjir. Kalau tidak bankable. Pergi ke bank tidak, dan kerajaan ada very minimal
capability untuk kita nak bagi sumbangan ad hoc dan sebagainya, maka inilah ya yang akan melihat akan membekalkan negara kita dengan lebih banyak maklumat, ya, data-data untuk kita bersiap sedia untuk situasi yang kita ada pada hari ini. Jadi saya sudah bercakap panjang. Yang saya nak rumuskan perkaranya ialah cukup mudah. Bahawa cabaran yang kita cuba uruskan di NRECC ini ialah bukan cabaran yang kecil. Saya sebut tadi existential crisis. Tetapi ya, kita jangan rasa pasrah, jangan rasa tidak boleh buat apa-apa. Kita duduk saja, tak kita duduk, kita business as usual, sebab rumah yang kita ada ini kita rasa akan terbakar. Kita pasrah, duduk diam je. Macam saya kata tadi, pertama kita masih boleh berbuat sesuatu. Something can be done. Dan kadang-kadang pandangan bahawa nothing can be done ini dijual oleh mereka yang menjadi pencemar. Sebab mereka nak katakan tak payah, we do not need to change the law, change the policy because nothing can be done anyway. So sambil kami kutip untung berbilion-bilion, ya, kita biarlah dunia kita ni musnah begitu saja. But something can be done. Tapi soal dia, bagaimana Presiden Barack Obama pernah bercakap, we are the first generation to feel the impact of climate change to this extent. But we are also the last generation that can do something about it. Italah generasi tersebut. Jadi tugas dia besar, bukan saya cakap ni supaya saya boleh minta bajet yang lebih daripada MOF, tetapi sebab saya tahu bahawa tugas dan amanah yang ada di atas bahu saya dan sahabat-sahabat di NRECC dan agensi-agensi adalah sangat besar. Dan insya-Allah ya, kita akan cuba laksanakan sebaik mungkin. Bukan mudah, tetapi saya yakin ya, dalam rekod kita hampir setahun ini kita telah tunjukkan beberapa perkembangan positif, and we will continue to build on it apabila kita masuk ke tahun 2024 dan seterusnya. Dan sokongan daripada anda, pihak industri, NGO dan semua amat penting untuk kita dapat input dan kita terus memperbaiki pendekatan kita untuk mengatasi cabaran besar yang kita ada dan apa yang disebut dalam naratif ekonomi madani untuk membina negara yang ada ketahanan iklim dan negara yang dapat memacu peralihan tenaga dan juga negara yang dapat membekalkan akses universal kepada bekalan elektrik dan air kepada seluruh rakyatnya. Jadi saya ingin mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan program pada hari ini dan tidak lupa kepada CEO Datuk Indra Bahrain, CEO TNB dan pasukan beliau yang sudi menjadi tuan rumah kepada event kita pada pagi ini. Terima kasih.